Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita bermohon kepada Allah Ta'ala supaya menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Astaghfirullahaladzim. Pada kali ini saya ingin menjabarkan secara ringkas akan suatu mesej yang saya dapat daripada grup WhatsApp. Ia mengatakan kalau makhluk tak tumpang kuasa Allah, dia tumpang kuasa siapa? Ada kuasakah selain daripada kuasa Allah? Itulah bunyi mesej tersebut, dan ia dibuat oleh seorang yang menamakan dirinya sebagai Muhammad Rustam. Dan screenshot mesej tersebut ada saya sertakan di sebelah. Reaction saya ini bukan untuk bertujuan mencela atau mencaci atau merendah-rendahkan saudara Muhammad Rustam, tetapi saya ingin menjabarkan ada sedikit kekeliruan di dalam beliau memahami tauhid. Baik. Apakah benar kita menumpang kuasa Allah? Ini suatu istilah yang mengelirukan, kerana di dalam ilmu tauhid istilah hendaklah betul dan tidak mengelirukan. Kerana apa? Jika salah istilah, ia akan membawa kepada fahaman yang bercanggah daripada yang sebenar, dan ia akan menyesatkan orang. Dan jika istilah itu diberi penjelasan sekalipun tetapi hukumnya haram, seperti contohnya kalimah-kalimah syatahat yang keluar daripada mulut ahli sufi yang keadaan fana, jika diambil secara zahir, ia akan menyebabkan kesalahan di dalam memahaminya. Bahkan jika dijabarkan sekalipun dengan sebenar, hukumnya mengambil kalimah tersebut adalah haram. Baik. Apabila kita kata menumpang kuasa Allah, ia menunjukkan telah bercerai sifat itu daripada zat. Maka kita menumpang sifat yang bercerai itu. Sedangkan di dalam ilmu tauhid, sifat Allah Ta'ala qaim dengan zat, ia tidak bercerai tanggal. Maka apabila kita kata menumpang, maka ia menyalahi dengan ilmu tauhid, dengan itikad Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Jadi apakah kuasa yang ada pada kita? Ataupun apakah kita ini ada kuasa? Ataupun adakah kita ini tidak ada kuasa secara total? Baik. Sebenarnya pada kita ini ada kuasa, ada kudrat, ada kekuatan. Contohnya, buktinya kita boleh melakukan sesuatu, kita boleh bergerak, kita boleh berbuat apa yang kita kehendaki. Tetapi kuasa yang ada pada kita ini adalah kuasa yang baru, yang dicipta oleh Allah Ta'ala, yang tidak memberi bekas, iaitu terbatas. Contohnya, kita hanya boleh melakukan ataupun membuat bentuk-bentuk yang tertentu, tetapi kita tidak boleh mencipta bahan untuk berbuat sesuatu tersebut. Contohnya, kita boleh membuat rumah dengan menebang pokok, kemudian kita menjadikan papan, kemudian kita membentuk rumah, tetapi kita tidak boleh mencipta pokok, kita tidak boleh menumbuhkan pokok,
kerana yang menumbuhkan ataupun mencipta pokok itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan kudratnya. Jadi Allah Ta'ala mencipta kita yang baru, kemudian mencipta kudrah kita yang baru. Jasmani kita baru, maka kudrah kita pun baru. Jadi kita menggunakan kudrah yang baru ini dengan izin Allah. Dengan izin Allah, Allah Ta'ala tetapkan pada azali bahawa kita boleh menggunakan kudrah kita ini untuk bergerak dan untuk melakukan sesuatu. Allah Ta'ala takdirkan pada takluk sulhul qadim. Kemudian ia cipta pada takluk tanzili hadis. Dan berlakunya sekarang ini di atas takluk ketetapan sulhul qadim dan berlakunya atas ketetapan tanzili hadis. Dia menentukan dengan sifat iradahnya dan menetapkan ataupun menciptanya dengan sifat kudrah. Maka tidaklah benar dikatakan kita menumpang kuasa Allah. Kerana Allah Ta'ala tidak berfungsi kuasanya dengan makhluk. Kudrah Allah Ta'ala itu qaim dengan zat. Wujudnya zat, maka wujudlah kudrah. Yang berdiri di atas zat, yang tidak bercerai tanggal. Sifat kudrah itu qadim, dengan qadimnya zat. Maka apa yang kita gunakan ini adalah kudrah yang baru yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita. Dan kita gunakan dengan izinnya. Seperti mana yang kita dengar, yang kita biasa dengar, tidak bergerak suatu zarah melainkan dengan izin Allah, biiznillah. Maka di sini kita faham bahawa sifat itu atau kudrah itu ada dua, iaitu kudrah yang hakiki, sifat Allah Ta'ala yang qaim dengan zat, dan kudrah yang majazi, yang baru, yang ada pada kita. Dan tidaklah dikatakan kita ini menyamai Allah. Tidak. Kerana hakikat kudrah kita tidak sama dengan kudrah Allah. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas, tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Baik. Adakah syirik bila kita katakan kita ada kudrah? Tidak. Tidak syirik. Kerana hakikat kudrah kita tidak sama dengan hakikat kudrah Allah. Kudrah kita ini majazi, dicipta oleh Allah Ta'ala dengan kudratnya. Maka hendaklah kita faham akan hakikat ini. Kita tidak menumpang sifat Allah sama sekali. Kita hanya menggunakan sifat yang Allah Ta'ala cipta untuk kita dengan izinnya. Jikalau kalau kita nak ubah dalam bahasa yang mudah, izin ni seolah-olah permission ataupun kebenaran. Allah Ta'ala telah membenarkan kita menggunakan kudrah yang dicipta untuk kita, ditetapkan sejak azali lagi. Kemudian apabila telah tercipta, maka dibenarkan kita menggunakannya. Maka tidaklah dikatakan kebenaran itu pada masa ini. Kerana apa? Apabila kita kata kebenaran itu pada masa ini, kita telah menjadikan Allah Ta'ala itu alat kepada kita. Ini mustahil. Kerana Allah Ta'ala itu bukan menjadi alat untuk makhluk. Jadi hendaklah kita faham baik-baik tentang hal ini. Kerana apa? Jika kita tidak faham, kita akan tersalah dalam iktikad. Apabila telah tersalah dalam iktikad, sama ada kita tercebur dalam iktikad Jabariyah ataupun Mu'tazilah, maka rugi kita di dunia dan di akhirat. Jadi sekian dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.